Isu kewarganegaraan kanak-kanak tanpa kad pengenalan di Sabah juga kajian semula penebusan ganti cuti rehat antara yang dijelaskan di Dewan Rakyat hari ini. Dan untuk butirannya kita berlintas langsung bersama rakan tugas Juliana Syarin. Teruskan dengan laporan anda, Juliana. Terima kasih Siti. Sidang Dewan Rakyat dimaklumkan bahawa bukan semua warga negara tanpa kad pengenalan akan diberikan kewarganegaraan. Bagaimanapun Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata pihaknya akan memastikan setiap individu yang ada dalam negara ini mempunyai identiti. Ini termasuk dalam isu kanak-kanak tanpa kad pengenalan di Sabah. We must be human sikit dari segi penyelesaian. Anak-anak ini besar. Kalau kita nak hantar balik, ke mana negara mereka nak dihantar? Ke Filipina pun mereka tidak tahu mana kampung. Ke Indonesia pun tidak tahu mana suku sakat mereka. Jadi saya harap kalau ada penyelesaian, cannot be just to prolong dengan izin all this issue. There must be a solution untuk mengatasi masalah segmented. Satu yang dah dewasa, satu yang stateless. Tak ada ibu bapa, tak ada bapa angkat. If you are looking at the human factor, biar saya uruskan supaya kita nak selaraskan semuanya. Akhirnya kita tahu mereka dilahirkan atas sifat ibu bapa yang memegang dokumen mana. Itu yang kita nak selaraskan. Bukan saya nak berikan orang semata-mata. Ini adalah negara yang berdaulat. It is not easy for anyone to have kewarganegaraan dalam negara kita. Yang penting kepada kita adalah untuk menentukan supaya anak-anak yang stateless ini kita tengok. Kalau kita dah tidak boleh beri apa sekalipun kelayakannya, kita akan pastikan mereka sekurang-kurangnya ada identiti untuk mereka hidup dalam negara ini. Kementeriannya ujarnya sejak 2015 hingga 30 Jun tahun ini menerima 31,494 permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan. Daripada jumlah itu, 28,211 permohonan sedang diproses. 9,388 daripadanya dari Sabah. Kerajaan juga akan mengkaji semula pelaksanaan penebusan ganti cuti rehat GCR kepada wang tunai selama 75 hari bagi penjawat awam yang telah berkhidmat selama 15 tahun. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan berkata, ia setelah mendapati dasar yang diumumkan di dalam Belanjawan 2020 yang lalu tidak menguntungkan penjawat awam itu sendiri. Ini adalah kerana formula pengiraan penebusan awal GCR ini adalah berasaskan kepada gaji semasa penjawat awam itu. Jumlah yang diterima menerusi penebusan awal semasa dalam perkhidmatan didapati lebih jauh rendah berbanding dengan semasa mereka bersara kerana gaji akhir yang diterima ketika mereka bersara adalah lebih tinggi. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan ahli Parlimen Setiu Syahari Zulkirnain Abdul Kadir ketika sesi pertanyaan Menteri pagi tadi. Tambahnya penebusan awal GCR itu juga boleh dikenakan cukai kerana ia dikira sebagai pendapatan kasar pengajian yang boleh dikenakan cukai mengikut Akta Cukai Pendapatan 1967. Situasi berkenaan, tegas beliau, akan mengurangkan jumlah wang yang akan diterima penjawat awam berbanding jika dibayar apabila bersara kelak. Jelasnya kerajaan masih lagi mengkaji dasar terbaik dalam memutuskan bentuk pelaksanaan penebusan yang akan memberi keuntungan kepada semua pihak. Datuk Taqiyuddin berkata mekanisme serta pembentukan dasar baru itu akan diputus dan dimaklumkan kelak sekiranya ada. Turut dimaklumkan Perikatan Nasional ketika ini tidak bercadang untuk menggubal undang-undang anti lompat parti bagi mengelak berlaku ketidaktentuan politik dalam negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan berkata ketika ini kerajaan berpendapat setiap warga negara masih dijamin hak untuk bebas berpersatuan selaras dengan perkara 10/1/C Perlembagaan Persekutuan.
Datuk Taqiyuddin yang juga Ahli Parlimen Kota Baru dalam jawapan bertulis terhadap soalan Ahli Parlimen Bukit Geluguk Ram Kapal Singh berkata, kajian secara terperinci mengenai hal itu perlu dilakukan kerana kerajaan berpendapat ia bercanggah dengan perkara 10-1-C Perlembagaan Persekutuan, iaitu hak membentuk persatuan dengan syarat ia tidak membabitkan soal keselamatan, ketenteraman awam atau prinsip moral. Jelasnya lagi, kerajaan juga perlu mengadakan konsultasi dengan pelbagai pihak lain termasuklah badan bukan kerajaan dan parti politik jika ianya hendak digubal kelak. Sekian dahulu laporan dari Parlimen. Sidang Dewan Rakyat ketika ini sedang berhenti berehat dan akan bersambung semula dengan perbahasan titah diraja jam 2.30 petang nanti. Sekian dahulu, kembali semula bersama Siti. Terima kasih Julena.